Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pengacara majlis, sahabat-sahabat Tan Sri, Datuk Sri, Datuk-Datuk, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajmain. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, bapak yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah malam ini kita dapat bersama-sama di bawah kemah ini untuk sama-sama kita menjayakan cita-cita kita bagi kita nak mengangkat Yang Mulia Tan Sri Datuk Sri Jeneral Raja Effendi mewakili Kemaman pada 2 hari bulan Disember nanti diangkat ke Parlimen sebagai wakil orang Kemaman, insya-Allah. Saya dengar ucapan semua yang berucap tadi, semua berucap ke arah mengajak kita untuk memberi undi. Tidak cukup undi di bawah kemah ini. Depan saya ini saya nampak ada rakan-rakan daripada Perak, mereka tidak boleh mengundi. Jangan harus orang Perak mengundi hari Sabtu itu. Undi itu tidak sah. Saya tengok ada orang Marang pun di sini, mereka pun tak boleh mengundi, Muhammad. Yang boleh mengundi adalah pengundi-pengundi yang telah berdaftar sebagai pengundi dalam kawasan Parlimen Kemaman ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak boleh terpengaruh dengan apa yang disebutkan oleh Menteri Besar mengatakan bahawa dia yakin senang-senang untuk menang dengan majoriti 30,000. Kita tidak boleh terpengaruh, kita tidak boleh terpedaya, sebab pengundi-pengundi sangat dinamik. Pengundi-pengundi Kemaman ini orang yang pandai, orang yang bijaksana, orang yang boleh menilai. Hari ini kita mengundi bukan nak pilih Menteri Besar. Menteri Besar dah ada. Kita nak mengundi 2 hari nanti nak memilih seorang ahli parlimen. Ahli parlimen yang kita nak pilih mestilah ahli parlimen yang boleh berfungsi, yang boleh bercakap, yang boleh berucap, yang boleh berbahas, menyampaikan hasrat pengundi-pengundi dia. Dan yang lebih penting, tadi disebut oleh Dr. Ashraf, tuan-tuan dan puan, semua orang tahu baru-baru ni ada 4 orang rakan-rakan kita yang membuat pengumuman menyokong Perdana Menteri tapi tak lompat parti. Saya tanya mereka apa sebab? Yang Kuala Kangsar, yang Jeli, yang Gua Musang, yang di Labuan, semua sebut kerana mereka perlukan peruntukan untuk membantu rakyat. Maknanya tuan-tuan dan puan, kalau pilih pembangkang menjadi wakil Parlimen Kemaman, nasib orang Kemaman akan jadi macam nasib orang Gua Musang. Nasib orang Kemaman akan jadi seperti mana nasib orang Jeli. Tak ada peruntukan untuk pembangunan. Datuk Dr. Ashraf sebut tadi, kita kena jadi bijaksana, kena jadi pandai. Sebab tuan-tuan dan puan, sebenarnya Perdana Menteri telah terpilih, kerajaan Malaysia telah pun ada, Menteri Pertaniannya pun telah dilantik. Tuan-tuan, keputusan pilihan raya bagi Kemaman ini tidak akan menjejaskan kedudukan kestabilan kekuatan Perdana Menteri. Ni kadang-kadang saya dengar pemimpin PAS bercakap, insya-Allah jika kita menang Kemaman, kita akan pastikan kita akan membentuk kerajaan baru di Putrajaya. Tuan-tuan, jangan bohong orang. Nak membentuk kerajaan Putrajaya kena menang sekurang-kurangnya 112 kursi. Sekarang kerajaan perpaduan sudah ada 147 kursi. Dulu 148, genap 2/3 majoriti. Tiba-tiba ada seorang tarik diri daripada MUA, turun 147.
Tuan-tuan dan puan-puan, nak jadi kerajaan yang kuat kena menang 148. Wahai orang Kemaman yang bijaksana, mari kita pastikan Kemaman adalah ahli parlimen yang ke-148 untuk kerajaan perpaduan. Jadi kalau diumumkan menang, maka Tan Sri Datuk Sri Dr. Raja Effendi nanti akan menjadi penggenap 2/3 kerajaan perpaduan di Malaysia. Tuan-tuan dan puan, undi kita sangat berharga. Itu sebab orang Kemaman kena cerdik, kena pandai, jangan tertipu, jangan terpedaya. Tuan-tuan dan puan, itu nilai undi kita. Pilih menteri besar, dia menteri besar dah. Dia dah menteri besar, nak buat apa lagi? Memang saya tahu saya menteri besar, tugas tidak mudah, tidak senang. Menjadi menteri besar nak menjaga seluruh negeri, waktu yang sama pula nak berhambat ke parlimen. Parlimen bersidang bukan seminggu, bukan 2 minggu, berbulan-bulan. Tuan-tuan dan puan, baru ni kan diviralkan, ramai sekali orang yang dikatakan penting parlimen tanpa apa sebab. Sebab dia ada tugas. Tuan-tuan dan puan, ini yang saya nak minta tolong orang Kemaman. Depan saya ni saya tahu, ini kalau celup dalam air dia bangkit bingkas digedi-gedi BN dia kata. Sebab ini core orang kuat BN, orang Tegar BN. Adalah ramai juga di antara rakan-rakan kita yang datang dengar ceramah. Tapi tuan-tuan dan puan, tolong bisikkan, tolong sampaikan, tolong telefon, tolong rayu. Tak cukup dengan undi kita pada malam ini, minta undi pasangan kita. Kalau yang datang ini suami, balik nanti tolong kempen isteri. Kalau yang datang ini suami dan isteri, balik tolong kempen anak, tolong kempen menantu, tolong kempen cucu yang telah mengundi, tolong kempen saudara sahabat handai kita. Katakan kali ini Barisan Nasional meletakkan calon. Calon ini bukan daripada orang parti. Calon ini datang daripada orang yang dihormati. Bukan saja dihormati di Malaysia, dihormati di antara dunia. Tuan-tuan dan puan, dihormati di ASEAN, dalam dunia, kerana beliau pernah menjadi Panglima Angkatan Tentera Malaysia. Minta maaf, saya kena minum sikit. Jadi tuan-tuan dan puan, yang depan saya ni sudah mengenali. Saya yakin ketokohan ini bukan ketokohan main-main. Abang Mat Sabu pun sebut tadi, dan tuan-tuan pun tengok bagaimana penampilan dia berucap. Dan yang paling penting, yang agak mengharukan saya, ialah pada hari pengumuman calon itu saya hadir, Tan Sri. Saya tengok bagaimana beliau dipakaikan jaket itu, dan dia menyebutkan bahawa dia menyahut cabaran ini kerana ada urusan kepadanya yang belum selesai. Ada budi yang beliau nak balas, kerana beliau berjaya dalam pelajaran, berjaya sebagai anggota tentera, berjaya sebagai manusia, kerana katanya ada budi yang perlu dibalas. Tan Sri, bukan semua orang bersikap macam tu. Kebanyakan dah pencen, kebanyakan orang dah pencen, senang lenang boleh duduk. Macam disebut oleh Ashraf tadi, disebut oleh Akmal tadi, gaji wakil rakyat ni Tan Sri bukan banyak sangat. Dah lah tak banyak, kena kongsi ramai. Tuan-tuan, kena kongsi ramai. Betul, saya pernah jadi wakil rakyat, saya jadi MB, Mak Said pernah jadi MB. Tetapi beliau bukan cari itu, dia bukan cari gaji. Saya pasti dapat gaji tak sempat dalam poket Tan Sri jadi orang politik ini, tuan-tuan dan puan. Tapi dia nak memberi perkhidmatan, dia nak memberi sumbangan, nak membalas budi kepada orang Kemaman. Apalah salahnya kali ini kita memberi peluang kepada Tan Sri, kesungguhan dia, peluang kepada dia untuk menunjukkan keikhlasan dia, bahawa insya-Allah Tan Sri bila menjadi wakil rakyat nanti, menjadi ahli parlimen, akan kembali menjenguk kita, akan kembali mendengar apa permintaan kita, apa rayuan kita, mendengar nasihat kita, dan beliau akan hadir ke parlimen untuk menyuarakan suara-suara yang tuan-tuan dan puan sebagai pengundi kemukakan kepada dia. Ini yang kita nak. Tak payahlah kita nak maki hamun orang, tak payah kita kafirkan semula orang yang telah kita Islamkan. Dulu saya ingat Abang Mat, saya di antara peneraju Muafakat Nasional.
Saya tanya Haji Razman, Pesuruhjaya PAS Negeri, Man, macam mana ni? Dulu mu kata UMNO ni kafir, nak buat bala mana ni? Tak apa, dia kata, kita baca ayat pulih mula. Woi, tuan-tuan dan puan-puan, ayat Quran bukan untuk dimain-main. Mamak minta maaf lah, saya dulu lagi dah bagi tahu bahawa tak betul apabila ramai orang PAS kata UMNO ini kafir. Tak betul. Ashraf sebut tadi, tuan-tuan dan puan, al-islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi, tiada yang lebih tinggi daripadanya. Kalau kita terima pakai hujah mengatakan barang siapa yang masuk PAS baru Islam, apa berlaku kepada Nabi Muhammad SAW? Tak masuk Islam, tak masuk PAS, sahabat-sahabat baginda. Dan jangan lupa, PAS ni ada di Malaysia aja. PAS tak ada di Vietnam. Ada tak orang Melayu di Vietnam? Ada. Ada tak orang Islam di Vietnam? Ada. Dia tak masuk PAS. PAS tidak ada di Kampuchea, di Kamboja. Ada tak orang Melayu, orang Kampuchea di orang Melayu di Kampuchea? Ada. Dia tak masuk PAS, tapi dia Islam. Orang Arab di Madinah pun tak isi orang PAS, tapi dia orang Islam. Seperti mana sebut di Ustaz Ashraf tadi, Dr. Asyari, nak masuk Islam ni mengucap 2 kalimah syahadah. Kita pergi tengok macam mana orang mengislamkan, syahadahkan kepada orang asli. Dia mengucap kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia Islam. Dia solat 5 waktu sehari semalam. Tuan-tuan dan puan, dia berpuasa di bulan Ramadan, dia membayar zakat dan fitrah, dia pergi haji ke Mekah. Tuan-tuan pergi haji, pergi umrah, saya tengok orang PAS tawaf ikut mana? Orang PAS tawaf ikut mana? Orang PAS tawaf ikut lawan jam, memberikan bau kirinya kepada Kaabah. Betul? Orang UMNO macam mana? Sama je. Tak ada pula orang UMNO kok kiri begitu. Tak ada, sama, bermakna sama. Dah bagi tahu, asalkan dia mengucap 2 kalimah syahadah, maka dia Islam. Jadi tak menjadi kesalahan kalau dia tidak memangkah PAS. Tak ada syarat rukun Islam lagi tambah 1 nak jadi Islam kena pangkal PAS. Tak ada. Rukun Islam hanya 5 perkara. Rukun iman ada 6. Tak ada disebut salah satu daripadanya mesti memangkah PAS. Jadi kalau ada mana-mana fatwa baru turun, tak kira lah serban mana, besar mana pun, tak kira labuh mana, jubah mana pun, kalau dia keluarkan fatwa mengatakan barang siapa yang menyokong Barisan Nasional, yang mengundi Barisan Nasional, yang mengundi UMNO khususnya adalah tidak Islam, dia silap, dia salah. Sebab rukun Islam hanya 5 perkara sahaja, tidak termasuk sokong PAS. Rukun iman hanya 6 perkara saja, tak termasuk sokong PAS. Tuan-tuan dan puan, so tolong kabarkan kepada orang Kemaman, cerita mengatakan bahawa siapa sokong UMNO, siapa sokong Barisan Nasional akan masuk neraka, itu fatwa songsang. Berdosa besar orang yang mengeluarkan fatwa ini, sebab dia telah menyebabkan orang keliru, dia menyebabkan orang Islam berpecah, dia menyebabkan orang Islam akan menjadi huru-hara. Tuan-tuan dan puan, orang Kemaman, orang Islam Kemaman, jangan bimbang 2 hari bulan dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, ya Allah ya Tuanku, aku nak mengundi Barisan Nasional, tolong hantarkan tanganku untuk mengundi kotak nombor 1 calon yang aku pilih, Tan Sri Raja Effendi Muhammad. Tuan-tuan dan puan, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tak perlu bimbang. Tadi saya dengar Ustaz Ashraf pun sebut tadi, ada lagi keluar fatwa barang siapa mengundi BN dapat umdah, siapa mengundi BN dapat DAP. Abang Mat dah sebut tadi, DAP Parti Pilihan Raya. Tuan-tuan dan puan, saya nak mengesahkan, saya mengaku saya adalah Menteri Besar yang pertama menubuhkan kerajaan perpaduan. Jangan pandang rendah orang kurang tinggi, umat. Jangan pandang rendah orang kurang tinggi. Saya mengaku hari ini 24 hari bulan ya.
21 hari bulan saya Menteri Besar yang pertama yang mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Kerajaan Perpaduan Negeri Perak. Lepas tu baru Kerajaan Persekutuan. Tuan-tuan dan puan, hari Rabu lepas saya mengadakan mesyuarat Exco 22 hari bulan. Exco, saya ingatkan saya Datuk Seri, rupa-rupanya 22 hari bulan itu adalah hari genap setahun 10 orang Exco mengangkat sumpah sebagai Exco Kerajaan Negeri. Tuan-tuan dan puan, saya nak mengesahkan tak ada langsung masalah dalam mentadbir Kerajaan Negeri bersama dengan DAP di Negeri Perak. Tak ada. Walaupun Barisan Nasional hanya ada 3 orang Exco Kerajaan Negeri, Pakatan Harapan ada 7 Exco Kerajaan Negeri. Dalam Pakatan Harapan ada 4 orang DAP, ada 1 orang amanah, ada 2 orang PKR, jumlahnya 10 orang. Saya nak mengesahkan bahawa saya dapat mempengerusikan mesyuarat Exco Kerajaan Negeri pada setiap hari Rabu, setiap minggu, setiap bulan, genap setahun pada hari Rabu lepas tanpa ada masalah, tanpa pergaduhan, menunjukkan bahawa kerajaan perpaduan yang kita tubuhkan di negeri dan di pusat, kerajaan yang boleh kekal untuk sekurang-kurangnya sehingga akhir penggal ini. Jadi jangan ada keperluan untuk menerima tohmahan atau fitnah daripada mana-mana orang. Kononnya jika orang Kemaman memilih calon Barisan Nasional adalah memilih DAP. Tuan-tuan dan puan, disebutkan Abang Mat boleh mengesahkannya dalam mesyuarat kabinet. Tak ada berkelahi, Abang Mat. Saya tanya PMX setiap kali balik ke Ipoh naik kereta dengan saya, setiapnya adakah ada masalah? Tak ada masalah. Tuan-tuan dan puan, apabila kita boleh memaafkan antara satu sama lain, bila kita boleh saling faham memahami antara satu sama lain, sudah tentu akan datang rasa hormat. Dulu orang bimbang kononnya DAP akan menubuhkan kerajaan Kristian di Malaysia. DAP dah mengaku dalam perjanjian dia untuk tubuh kerajaan perpaduan. Tak ada, dia pun mengaku, dia akur, dia pertahankan perlembagaan Malaysia. Bermakna perlembagaan Malaysia meletakkan Islam sebagai agama rasmi persekutuan, dia akur, dia tak timbul masalah. Dia akur apabila dikatakan pasal 153 berkaitan dengan hak istimewa orang Melayu, dia akur. Sebab itu bila ada peruntukan-peruntukan yang diperturunkan untuk MARA, untuk FEDA, untuk FEKRA, bila disebut ia untuk membantu orang-orang Melayu Bumi Putera, maka DAP tak ada kacau. Sebab dia tahu bahawa sebagai sebahagian daripada parti menubuhkan kerajaan perpaduan, dia mesti akur bahawa dia mesti mengakui perlembagaan persekutuan telah ditubuhkan oleh bapa-bapa kita semasa menubuhkan Malaysia dan juga tanah Melayu dahulu. Apa nak dibimbangkan, tuan-tuan dan puan? Melainkan orang yang hatinya rosak, melainkan orang yang hatinya membenci, melainkan orang yang hatinya pemarah sahaja, yang tak nampak tentang kebaikan penubuhan sebuah kerajaan perpaduan. Tuan-tuan dan puan, kita kena akui, nak buat macam mana, jangan kita bising, jangan kita khiyau, kerana kita ditakdirkan untuk hidup dalam sebuah negara ini sebagai berkongsi. Kita ada orang Murud, kita ada orang Kadazan, kita ada orang Iban, kita ada orang asli, kita ada orang Siam di negeri Perak, kita ada orang Melayu, ada orang Cina, ada orang India. Semua ini tuan-tuan dan puan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Abang Mat Sabu sebut tadi, setelah semua kita berlumba-lumba untuk menang pilihan raya yang ke-15 pada 19 November 2022. Wa ma karu, manusia boleh merancang, Pakatan Harapan merancang, BN merancang, PH merancang, semua merancang, PAS merancang, Bersatu merancang. Wa ma karu, wa ma karallah, Allah juga merancang. Wallahu khairul makirin, dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik perancang. Rancang manusia apa? Rancang manusia, BN kata dia nak menang Solo, PH kata nak menang Solo, PN pun kata nak menang Solo. Itu rancangan manusia.
Tapi rancangan Allah, Allah tak bagi kemenangan kepada PN, Allah tak bagi kemenangan kepada PH, Allah tak bagi kemenangan kepada BN, kerana Allah berkehendakkan sebuah kerajaan yang menyatakan perpaduan. Allah berkehendakkan sebuah kerajaan di tubuh berasaskan kepada manusia, orang yang hidup atas bumi Malaysia ini, yang terdiri daripada pelbagai kaum dan pelbagai agama. Tuan-tuan dan puan, bukankah dalam Al-Quran Allah mengajarkan kita, memang Dia jadikan manusia, umat atas bumi ini berbagai kaum, berbagai warna, supaya kamu saling mengenali. Bila kita kenal, baru kita tahu perasaan. Bila kita kenal, baru kita boleh memaafkan. Bila kita boleh maafkan, akan wujud kasih sayang. Bila wujud kasih sayang, kita akan bersedia untuk bertoleransi bagi menubuhkan sebuah kerajaan. Tuan-tuan dan puan, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Orang PAS di Perak saya bagi tahu, pilihan raya ke-15 di negeri Perak, nak tubuh kerajaan Perak kena menang 30 daripada 59. Tetapi BN menang 9, Pakatan Harapan menang 24, Perikatan Nasional menang 26. Tuan-tuan dan puan, malam itu saya bagi tahu kepada Pakatan Harapan, bercantumlah dengan Perikatan Nasional 24 campur 26 50. Tetapi tak boleh ngam. Yang boleh ngam di antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional, walaupun BN ada 9 kursi, PH ada 24 kursi, jumlah kita 33 kursi. Tuan-tuan dan puan, kita tubuh kerajaan bersama-sama. Itu adalah bertepatan dengan qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. So orang PAS Terengganu kena terima hakikat. Jangan dok buat ancaman kami akan mengubah kerajaan pada bulan Ogos nanti. Ada seorang hamba Allah telah pula dengan beraninya berbaiat, jika PMX masih terus menjadi kerajaan selepas Ogos, dia akan ceraikan isterinya dengan talak 3. Tengok 31 Ogos PMX masih lagi menjadi Perdana Menteri. Jadi bulan Ogos ini bukan 31, 32 Ogos, 33 Ogos, 34 Ogos. Dia tak berani sebut ada bulan September sebab dia katakan selepas Ogos. Sekarang sudah 60 hari bulan Ogos. Tuan-tuan dan puan, ini bukan perkara main-main. Wahai orang Kemaman, 2 hari bulan nanti, mari kita tunjukkan kepada PAS bahawa pengundi-pengundi Kemaman adalah pengundi yang bijaksana. Benar, orang Kemaman telah memilih 4 orang adon daripada Parlimen Kemaman untuk jadi wakil rakyat. Tapi orang Kemaman adalah orang yang cerdik pandai. Dia akan pilih wakil rakyat daripada Barisan Nasional, Kerajaan Perpaduan, untuk menjadi ahli parlimen dia, menjadi sebahagian daripada kerajaan, menjadikan angka 148 kursi, menggenapkan 2/3 sokongan kerajaan mutlak kepada Kerajaan Perpaduan di Malaysia. Tuan-tuan dan puan, itu cara orang cerdik pandai berpolitik. Jangan ikut hati, jangan ikut perasaan. Tuan-tuan dan puan, nak buat keputusan besar, jangan jadi pemarah. Saya dengar ada seorang ustaz bersyarah, sahabat Rasulullah bertanya, bagaimana aku nak masuk syurga? Dia jawab, Rasulullah, jangan engkau marah. Rupanya bila kita marah, jantung kita akan berdegup dengan kuat. Bila jantung berdegup dengan kuat, darah akan mengalir ke otak dengan laju, menjadi otak kita tak boleh berfikir dengan baik, tak cukup waras. Tuan-tuan dan puan, maka kerana itu jangan buat keputusan waktu kita sedang marah. Jangan buat keputusan waktu kita sedang beremosi atau sedang kecewa. Mari orang Kemaman, kita solat hajat, mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya pada hari mengundi nanti Allah akan hantarkan tangan-tangan kita, bukan sahaja tangan kita, tangan anak menantu ipar dua kita, tangan cucu-cucu kita, tangan pengundi-pengundi Kemaman, untuk ke kotak undi nombor 1
malam itu kita akan nobatkan sahabat kita, orang kuat kita, pemimpin kita, Tan Sri sebagai wakil rakyat ahli Parlimen Kemaman, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.